Alhamdulillah pada malam ini merupakan malam yang pertama kita mengubah jadual kita, yang mana pada asal-asalnya kita membicarakan tentang 114 nama-nama surah dalam Al-Quran, kita laksanakan pada Rabu malam Khamis. Namun begitu ada kekosongan, jadi saya diminta untuk mengisi kekosongan pada setiap Jumaat, minggu yang pertama dengan minggu yang ketiga. Betul ya Datin kan? Ya, Minggu ya. pertama dengan minggu ketiga maknanya minggu yang ganjil. Untuk setiap hari Jumaat, kita akan menyambung Betul, betul. tentang memahami Minggu nama-nama pertama dan surah. minggu ketiga. Minggu? Dan Minggu apa Datin? juga minggu ketiga. Minggu apa? Minggu ke... Pertama dan minggu ketiga. Okey, minggu pertama dengan minggu yang ketiga maknanya minggu yang ganjil lah. Ganjil, ya. Jadi tuan-tuan dan puan boleh letak dalam kalender, take note bagi siapa-siapa yang ingin menghabiskan daripada permulaan belajar nama-nama surah. Yang mana pada malam ini kita akan menamatkan tentang surah Al-Ahzab. Kerana kita masih lagi berada pada suratul Al-Ahzab. Kita dah mula pada minggu lepas, tetapi kita belum habis untuk memperincikan bagaimanakah Allah menceritakan tentang perjalanan peperangan Al-Ahzab yang terkandung dalam suratul Al-Ahzab. Kerana surah Al-Ahzab ini diambil daripada peristiwa perang yang berlaku di zaman Nabi SAW, maka kita mengambil sedikit perincian daripada ayat-ayat yang berkaitan dengan perang Ahzab. Siapa ada Quran, siapa yang ada Quran terjemahan, saya mohon tuan-tuan dan puan-puan buka pada muka surat 419. Okay, 419. Cerita Al-Ahzab, peperangan Al-Ahzab dalam surah Al-Ahzab, ia berada pada ayat yang ke-9. Ia berada pada ayat yang ke-9. Okay, saya juga akan paparkan di Zoom, di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada siapa yang melihat secara langsung melalui Zoom, boleh tengok nota dipaparkan. Begitu juga insya-Allah pada FB, di FB Nia Akademi rasanya tuan-tuan dan puan pun boleh melihat. Okey. Yang mana surah Al-Ahzab ni, perang Al-Ahzab dia bermula ayat 9, muka surat 419 sehinggalah ayat nombor 25. Yang ayat 25 suratul Al-Ahzab ia berada pada muka surat 421. Juzuk yang ke-21 surah Al-Ahzab. Maknanya untuk tahu bagaimana perang Ahzab itu berlaku, salah satu sumber utamanya adalah dalam suratul Al-Ahzab ayat nombor 9 dan ia tamat pada ayat nombor 25. Okey. Siapa yang dia sambung baca ayat 26 dengan ayat nombor 27, ayat 26 dan 27 surah Al-Ahzab tu, dia dah masuk perang yang satu lagi. Perang yang satu lagi dalam ayat 26 dan 27 surah Al-Ahzab adalah lanjutan selepas berjaya perang Al-Ahzab, maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW supaya pergi serang. Serang siapa? Menyerang orang Yahudi di kalangan Bani Quraidah. Quraidah. Maksudnya selepas habis perang Ahzab, dalam tempoh sebulan tu, Nabi dikepung dengan tentera-tentera Al-Ahzab. Lepas tu dekat dalam bumi Madinah itu, ada pula musuh dalaman, iaitu orang Yahudi di kalangan Bani Quraidah yang telah berpakat dengan Al-Ahzab, dengan tentera-tentera bersekutu di kalangan orang kafir, orang Mekah musyrikin, orang Mekah Quraisy dan sebagainya. Kita telah ulas tentang justifikasi nama Al-Ahzab itu. Jadi tuan-tuan kena tahu lanjutan dia. Tapi malam ni kita tak ceritalah tentang bagaimana Bani Quraidah itu diserang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Tetapi
Peperangan Bani Quraizah kita boleh jumpa pada ayat 26 sampai 27. Kenapa nak kena serang Bani Quraizah, orang Yahudi? Kerana kalau kita tengok dalam gambar ni, okay, ini sedikit peta kita dah sebutkan, nampak tak? Ada Bani Quraizah yang berwarna dalam bulatan berwarna biru yang bawah tu. Yang anak panah warna pink ni, ini adalah tentera bersekutu yang datang daripada luar. Nabi SAW dengan orang Islam berjumlah 3,000. Nabi membelakangkan ada satu gunung Silang kat sini. Kemudian Nabi berdepankan parit. Maknanya Nabi dengan orang Islam ni, tentera Islam, berada di antara Jabal Salak dengan parit. Kita panggil dia sebagai Khandaq. Okey, itu kita dah sebut pada minggu lepas. Jadi kita terus masuk kepada ayat dia. Okey, ayat nombor 9 kita juga telah sebut pada minggu lepas. Ayat 9 ni adalah ayat yang dia sebenarnya adalah ayat yang cerita selepas selepas tamatnya perang Ahzab. Ini cantiknya bagaimana Allah Ta'ala cerita. Ini membezakan cara kita cerita. Dan menunjukkan bahawa cerita Al-Ahzab ni Allah Ta'ala yang cerita. Allah mulakan dulu dengan penamat perang Al-Ahzab. Kenapa perang Ahzab tu dia boleh menang? Maka Allah Ta'ala ingatkan. Allah ingatkan orang-orang Islam tentang nikmat Allah memenangkan perang Ahzab, iaitu Allah menghantar dua. Yang pertama, Allah menghantarkan angin. Allah menghantarkan apa? Allah menghantarkan angin ribut. Yang mana angin ribut ni, kalau kita baca dalam hadis riwayat Bukhari, angin tu dia datang daripada arah timur. Arah timur. Kemudian Allah menghantar tentera yang tidak dapat dilihat. Maknanya para malaikat yang menakut-nakutkan tentera-tentera bersekutu yang duduk, yang tak boleh lepas nak kepada tentera orang Islam kerana telah dibentengi dengan parit yang begitu luas. Dalam tempoh sebulan, kemudian Allah hantar angin yang sangat kuat, ribut yang sangat kuat, sehingga kan mereka ni merasa terlalu sejuk, mereka terbang kemah-kemah mereka dan sebagainya. Allah hantar pula malaikat, akhirnya mereka ini pergi meninggalkan siapa? Meninggalkan orang Islam tanpa adanya pertumpahan darah. Nanti kita akan tengok ayat dia bagaimana mereka kecewa. Okey. Kemudian ayat nombor 10. Saya cerita ringkas saja kita secara ringkas dia. Okey, ayat nombor 10 adalah ayat permulaan macam mana tentera Al-Ahzab tu datang. Kalau kita baca dekat ayat nombor 10 tu, tentera Al-Ahzab itu dia datang dari dua sudut. Yang pertama, dia datang dari sudut bahagian atas, asfala minkum, bahagian atas. Okey, gariskan pada perkataan terjemahan bahagian atas. Dan satu lagi grup, dia datang daripada bahagian bawah. Min fauqikum dengan wa min asfala minkum. Maksudnya, para ulama tafsir ada mentafsirkan dari bawah tu siapa? Bani Quraizah. Orang Yahudi Bani Quraizah yang telah mungkir janji. Mereka telah berpakat dengan orang Arab Quraisy yang datang daripada Mekah. Ya, ayat nombor 10 ni ceritakan pada ketika itu tentera orang Islam. Pada ketika itu apabila mereka tahu ada dua sudut ni, musuh nak datang menyerang, maka Tuhan cerita macam mana pandangan manusia pada ketika itu tak tentu arah ni. Dekat bahagian atas pun ada, dekat bahagian bawah pun datang, menyebabkan mereka menjadi resah gelisah. Ialah akan takut sampai sesak dada ni. Kan? Pada ketika itulah orang-orang beriman ini, kita tengok dalam tentera orang Islam berjumlah 3,000 itu, sudah mula timbul prasangka. Kalau kita baca dalam tafsir, prasangka tu apa? Maksudnya mereka ada yang kata, sudah, kita ni sebenarnya tak boleh menang ni. Dia macam-macam prasangka lah. Maksudnya mereka berfikir bahawa ini satu kesilapan ni, kita pergi berperang dengan Al-Ahzab ni. Lepas tu berfikir yang buruk-buruk tentang Allah, tentang Rasul. Dan ayat nombor 11, kalau kita baca dekat sini, Allah Ta'ala menyebut macam mana ketika itu orang-orang yang beriman, mereka digoncang iman mereka. Ni dia panggil perang yang
perang yang sangat berat. Dengan jumlah kuantiti tentera 3,000 nak lawan dengan berapa ribu kita sebut tadi kan, ramai. Kemudian pula ada tentera yang berada di daripada tentera daripada Bani Quraizah. Maka kita baca pada ayat nombor 11 ni. Hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Pada saat itu diuji orang yang beriman. Digoncangkan perasaan dan pendirian mereka dengan goncangan yang amat dahsyat. Maksudnya mereka ni rasa macam dah bukan sekadar ragu-ragu dah memang mereka dah mula timbul perasaan macam mereka nak lari dirilah. Macam timbul perasaan untuk melarikan diri dan sebagainya. Maka ayat nombor 12 Allah memulakan cerita. Okey, dia mudah je nak faham. Tuan-tuan catat ya. Bermula ayat nombor 12 sampai ayat nombor sampai ayat nombor 20 Allah Ta'ala cerita tentang orang-orang munafik. Mudah je. Bermula ayat nombor 12 sampai ayat nombor 20 Allah Ta'ala cerita tentang dalam tentera Nabi yang 3,000 tu, dalam tentera Nabi yang berjumlah lebih kurang dalam 3,000 tadi tu, ada di tengah-tengah mereka itu orang-orang munafik. Sirah dalam ulama sirah mengatakan lebih kurang dalam 800 orang. Orang yang ada orang yang sifat munafik. Sebab kalau kita baca ayat nombor 12 kita jumpa terang-terang. Allah kata apa? Wa id yaqulul munafiqun. Okey, gariskan pada perkataan, bulatkan perkataan al-munafiqun, orang munafik. Okey, ayat munafik. Maknanya cerita orang munafik ni dia bermula ayat nombor 12 sampailah ayat nombor 20. Okey, sampai ayat nombor 20. Selepas ayat nombor 20, bermula ayat 21 sampailah kepada penghabisan ayat yang ke-25, Allah cerita tentang orang Islam pula yang benar-benar beriman. Faham tak maksudnya? Okey, cerita perang Ahzab dia bermula ayat 9 sampai 25. Dalam ayat 9 sampai 25 tu kita boleh pecahkan kepada dua penceritaan. Ada dua jenis tentera yang mengikuti Nabi. Bermula ayat 12 sampai ayat nombor 20, Allah Ta'ala cerita tentang orang munafik. Kemudian ayat nombor 21 sampailah ayat nombor 25, Allah Ta'ala menceritakan tentang bagaimana lawan kepada orang munafik itu, iaitu orang beriman, mereka dengan Nabi SAW tu macam mana. Jadi kalau kita baca ayat nombor 12 ni, kita akan jumpa cerita dia apa? Kita akan jumpa Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala suruh kita ingatkan ketika orang munafik dan orang yang ada dalam hatinya penyakit. Mereka mengatakan apa? Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kita melainkan tipu daya. So ayat ni dia menerangkan apa sangkaan-sangkaan buruk yang telah berlaku yang ayat sebelum tadi tu. Maknanya orang munafik ni dia macam, dia kata, kita ni sebenarnya turun perang ni sebenarnya ini semua janji-janji palsu ni nak menang dan sebagainya kan. Itu ayat nombor 12. Orang munafik. Lepas tu ayat 13, Allah Ta'ala cerita apa tindakan yang orang munafik ni buat. Kalau kita baca ayat nombor 13, mereka telah menghasut di kalangan tentera orang Islam yang berada dengan Nabi SAW tu, mereka telah hasut apa? Mereka telah berikan pengaruh, mereka kata apa? Mereka kata, kita baca terus terjemahan dia. Mereka kata, wahai penduduk Yathrib. Yathrib ni adalah nama lama bagi bumi Madinah. Penduduk asal Madinah. Dia kata, wahai penduduk Yathrib, dia kata, tidak ada tempat bagimu. Baliklah, dia kata. Maknanya, sebahagian orang-orang, sebagai orang munafik, mereka telah pengaruh, mereka telah menghasut di kalangan tentera orang beriman itu untuk mereka keluar daripada perang. Tak payahlah ikut nak berada dalam tentera orang Islam ni. Allah dan Nabi itu janji-janji yang palsu je sebenarnya. Okey. Kemudian ada yang termakan pengaruh tu. Maknanya orang munafik tu of course lah. Maka sebahagian daripada mereka minta izin kepada Nabi. Maknanya mereka ada yang nak keluar daripada tentera Nabi. Mereka minta izin nak keluar.
Maknanya mereka tak nak bersama-sama dengan tentera orang-orang yang beriman. Mereka cakap apa? Mereka kata, kami ni nak kena balik rumah ni. Rumah-rumah kami ni terbuka. Maksudnya mereka ni cari alasan untuk mereka tak nak pergi perang. Jadi alasan yang valid, mereka kata, kami ni nak kena balik rumah ni. Rumah kami ni pintu-pintunya terbuka. Terbuka tu maksudnya apa kalau kita baca tafsir? Maknanya mereka ni takut kalau ada musuh masuk kepada rumah mereka. Mereka takut kalau ada pencuri masuk. Macam itulah. Mereka cari alasan sebenarnya mereka tak nak pergi perang. Sebab tu Allah Ta'ala mengatakan, yuridu na illa firara. Yang Allah kata sebenarnya tak. Mereka tipu. Sebenarnya rumah mereka tak terbuka pun. Tapi sebenarnya mereka nak melarikan diri daripada berperang. Okay. Kemudian ayat nombor 14, Allah Ta'ala cerita tentang orang yang tak nak ikut Nabi berperang tu, tak nak bersama dengan Nabi kan. Kan mereka minta izin keluar kan. Okey, maka mereka yang nak keluar tu Allah Ta'ala bagi tahu. Allah Ta'ala bagi tahu tentang kalau mereka ni, Allah Ta'ala cerita tentang mereka yang penakut tadi, yang nak keluar tadi tu kan, buat alasan kata rumah mereka tak ada siapa nak jaga, nanti macam mana dengan ahli keluarga mereka sebagainya. Allah Ta'ala cerita orang-orang yang tadi ni, pada ayat 13 tadi tu, kalaulah rumah mereka betul-betul mereka diserang oleh musuh, sebenarnya musuh tak datang pun. Tapi mereka yang buat alasan. Mereka tak nak ikut perang. Jadi Allah Ta'ala cerita pada ayat 14. Kalau betul lah musuh-musuh datanglah kepada tempat kediaman mereka, dekat rumah-rumah mereka daripada segenap penjuru. Kemudian kalaulah orang-orang musuh-musuh tu ugut mereka kepada tukar agama, diajak kepada fitnah tu kalau baca ulama tafsir kata maksudnya kalaulah orang yang mula-mula dia masuk Islam, tiba-tiba kalaulah musuh tu betul-betul sampai dekat rumah mereka, kalau musuh tu ugut, kau tukar Islam, mereka akan apa kata Allah? Allah Ta'ala mengatakan la atauha wa ma talabbathu biha illa yathira. Sudah pasti mereka akan ikut dan mereka tidak akan lagi bertangguh tentang itu melainkan sebentar saja. Maknanya Allah bagi tahu rupa-rupanya yang nak keluar perang tu sebenarnya adalah orang-orang yang orang-orang munafik. Orang munafik ni dia penakut. Kan? Maka Allah Ta'ala memberikan penerangan tentang hakikat mereka nak keluar tu macam mana iman mereka. Kemudian ayat nombor 15. Ayat nombor 15 ni Allah Ta'ala membantah tentang mereka yang tak nak ikut berperang. Sebab apa? Sebab sebelum ni, waktu tak berlaku peperangan, mereka semua dah berjanji setia. Mengambil janji setia, buat aku janji, kalau apa-apa berlaku, kita kena pertahankan Madinah. Kita kena ikut Nabi SAW. Lepas tu Allah ingatkan, janji-janji mereka tu nanti, yang mereka tak tunaikan nanti, yang mereka tak tunaikan tadi, Allah Ta'ala kata, wa kana ahdullahi mas'ula. Ingatlah janji setia dengan Allah itu akan ditanya nanti. Okey, habis ayat nombor 15. Maknanya memang ada yang keluar. Okey, kemudian ayat nombor 16, Allah Ta'ala memberikan pesanan lagi kepada mereka yang keluar berperang tadi. Kenapa mereka keluar berperang? Sebab mereka takut nak mati sebenarnya. Kan, mereka tak nak. Tapi mereka buat alasan. Jadi Allah bagi tahu, Muhammad, engkau bagi tahu kepada mereka. Yang ni saya sebut dalam ayat yang mudah faham ya. Maksud dia Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi supaya Nabi sampai kepada mereka, kalau kau nak balik, kau nak keluar pada perang, kau nak larikan diri, kan Allah Ta'ala kata tak ada faedah apa pun. Tak ada faedah tu maksudnya apa? Maksudnya kalau korang mati, sampai pada waktu korang mati juga. Korang takut mati dalam berperang, kan? Korang sampai keluar berpecah daripada tentera Nabi SAW, kan? Punya takut nak mati, Allah bagi tahu. Kalau kamu nak lari macam mana sekalipun daripada mati tu, daripada kamu dibunuh dan sebagainya, tak ada faedah pun pada kamu. Sebab apa? Kalau hari ini kamu selamat, maka akan datang, mungkin kamu takkan selamat. Sebab mati kan semua akan mati. Sampai satu waktu, kalau tak mati dibunuh ketika berperang, syahid berperang, mungkin mati pada waktu yang lain.
maka Allah Ta'ala kata, kamu hanya dapat sekejap je nikmat kamu rasa lega, kamu rasa tenang, kamu tidak ada musuh. Okay, itu ayat nombor 16. Boleh faham ayat dia. Kemudian ayat nombor 17. Ayat nombor 17, Allah Ta'ala sebut lagi kepada orang-orang munafik tadi, orang-orang yang ikut orang munafik tadi, Allah Ta'ala bagi tahu. Dengan Nabi sampaikan, Allah bagi tahu dekat dia orang, kata kepada orang munafik tadi tu, siapa yang dapat lindung kamu daripada kemurkaan Allah jika Allah Ta'ala nak timpakan murka je kepada kamu, ataupun jika dia nak merahmati kamu. Orang munafik ni kata Allah, tidak ada siapa pun yang akan menjadi penolong, yang akan menjadi pelindung bagi mereka, melainkan Allah saja. Kan, maksudnya Allah Ta'ala nak suruh mereka ni, korang nak lari macam mana sekalipun, tapi kalau azab Allah tu sampai, siapa pelindung korang? Siapa yang dapat lindung korang kalau bukan Allah? Okey, kemudian kita pergi kepada ayat nombor 18. Lepas tu ayat nombor 18, Allah Ta'ala menceritakan sebenar-benarnya orang munafik ni, mereka ni memang orang yang memang tak nak pergi perang pun. Tuhan kata, qad ya'lamu Allahul mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina wa la ya'tuna al-ba'tha illa qalila. Allah Ta'ala bagi tahu, sesungguhnya Allah tahu orang yang menghalang antara kamu dan orang yang berkata sesama saudara-saudaranya, marilah join kami, ikut kami lah. Maksudnya mereka kata apa? Mereka kata, tak payahlah ikut orang-orang Islam ni. Maksudnya mereka ni sebenarnya pada asalnya memang orang munafik memang tak nak keluar berperang pun. Kalau dia keluar perang pun, dia sekejap je. Sekejap je nak tunjuk, mereka pun, kami pun orang Islam, kami pun orang beriman juga. Tapi sebenarnya mereka sekejap je. Lepas tu mereka akan balik. Mereka akan keluar daripada peperangan. Itu yang Allah cerita pada ayat nombor 18. Tapi belum habis lagi. Masih lagi cerita orang munafik. Allah Ta'ala cerita tentang orang munafik ni. Apa perangai mereka sebenarnya? Okay, kita dah sebut tadi memang mereka tak nak pergi berperang pun. Okey, lepas tu Allah Ta'ala cerita. Allah Ta'ala kata mereka ni sangat bakhil kepada kamu. Bakhil tu bakhil apa? Kita jangan ingat bakhil hanya maksud bakhil pada harta. Tak. Ni dia bakhil apa? Bakhil tenaga, bakhil untuk korbankan masa, bakhil untuk sumbangkan nyawa, macam tu. Mereka bakhil segala sudut. Bukan harta saja. Lepas tu Allah bagi tahu, apabila datang ketakutan, maksudnya orang munafik ni, apabila mereka takut, engkau akan melihat mereka pandang kepada engkau dengan mata yang berputar seperti orang yang nak pingsan semasa nak mati. Allah Ta'ala cerita betapa penakutnya mereka. Tapi apabila perasaan takut tu tak ada, engkau akan tengok mereka akan mengutuk, mereka akan mencela kamu dengan lidah yang tajam. Sedangkan mereka tu bakhil untuk melakukan kebaikan. Mereka itu tidak beriman, kata Allah. Lalu Allah Ta'ala hapuskan amalan mereka. Kalau mereka sifat munafik macam tu, Allah hapuskan amalan mereka. Maknanya orang munafik ni, mereka ni memang seperti kita. Itu yang dinamakan munafik. Mereka dalam hati sebenarnya memang tak suka kepada Islam ni. Kalau boleh Islam ni biar kalah, Islam ni biar hancur. Jadi Allah Ta'ala cerita kepada kita yang mereka ni sebenarnya adalah bakhil dalam segala sudut kebaikan. Kemudian kita lanjutkan lagi. Allah Ta'ala cerita pada ayat nombor 20. Orang-orang munafik ni, mereka menyangka, tengok dia punya tak nak ikut perang tu. Allah Ta'ala kata, mereka menyangka tentera azab tu belum pergi. Maksudnya sebenarnya, dalam ayat nombor 20, sebenarnya tentera azab tu dah tak ada. Mereka dah pergi tinggalkan orang-orang Islam sebab mereka dah putus asa sebulan kepung, tak dapat nak serang sebab ada parit, lepas tu dengan angin yang kuat kan, dengan malaikat yang Allah hantar, akhirnya orang-orang kafir musyrikin mereka telah pergi meninggalkan tentera orang beriman. Maknanya orang beriman menang lah. Tapi orang munafik ni dia punya takut kan. Tengok mereka sangka, ada lagi ke tentera azab tu? Musuh tu masih ada ke?
Lepas tu Allah Ta'ala kata, kalaulah tentera Al-Ahzab itu datang semula, pastilah mereka suka. Kalau mereka tak ada dekat situ, mereka nak pergi jauh-jauh duduk dekat tempat-tempat desa bersama orang Badui. Dalam masa sama mereka tanya, Islam menang tak? Islam kalah tak? Muhammad menang tak? Muhammad kalah tak? Jelas ke? Maksudnya mereka ni, itulah orang munafik. Kita belajar dekat sini. Orang munafik yang iman mereka ni rosak. Kita tahu ke orang munafik ni sebenarnya mereka ni kafir. Tapi mereka tonjolkan Islam sebab mereka nak selamat. Nak selamatkan harta mereka, nak selamatkan macam-macam bentuk lah supaya mereka tidak diserang dan sebagainya. Tapi dalam hati sebenarnya mereka ni kafir. Dan Allah Ta'ala kata, walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Dan kalau mereka ada bersama-sama kamu, mereka tidak akan ikut berperang melainkan sekejap je. Okey, ayat 20. Kemudian kita masuk pada ayat 21. Maknanya sampai ayat 20 habis cerita orang munafik, selesai. Saya minta maaf pasal tak dapat nak ulas ayat by ayatnya. Cuma kita cuma nak ambil pengajaran tentang kenapa pada Al-Ahzab tu, sebab dia kan nama surah tentera bersekutu tu. Kenapa? Maka dalam peperangan Al-Ahzab, antara watak penting pelakon, maksudnya cerita penting pada watak Al-Ahzab itu adalah pada orang-orang munafik. Kemudian barulah Allah Ta'ala cerita orang beriman. Allah cerita orang beriman, ayat 21, orang yang paling beriman sekali adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan catat ya, ayat 21 ni lah satu-satunya ayat yang kalau kita nak cari dalil Nabi itu teladan yang baik, ayat ni lah. Tidak ada tempat lain ayat yang kata Nabi Muhammad itu adalah teladan yang baik, dia berada pada ayat nombor 21. Surah Al-Ahzab. Tadi kan Allah Ta'ala cerita orang munafik kan? Lepas tu Allah Ta'ala cerita lawan kepada orang munafik ini, maka figure besar dia adalah Nabi SAW. Sebab Nabi keluar berperang. Jadi Allah, kalau orang munafik tadi, Allah pengajaran pada kita kena jauhi sifat orang munafik tadi. Tapi Allah Ta'ala suruh kita contoh siapa. Kalau munafik tadi kita jadikan dia sebagai sempadan, maka sekarang Allah nak cari kita buatlah teladan. Kepada siapa? Yang ayat 21 pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Ta'ala cerita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh ikutan yang baik buat kamu. Buat kamu. Kenapa kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Kenapa nak contoh Nabi? Dalam cerita ni, dalam konteks cerita ni, Nabi adalah orang yang berani. Nabi adalah orang yang bersabar. Nabi adalah contoh terbaik orang yang kuat tawakal. Nabi orang yang contoh meyakini tentang janji-janji Allah. Walaupun orang munafik telah keluar bawa lebih kurang 800 tentera bawa keluar, tapi Allah bagi tahu, cuba tengok Nabi Muhammad, cuba tengok Rasulullah tu, cuba ikut dia, cuba contoh dia wahai orang beriman, contoh Nabi tu. Yang mana Nabi ni kita patut jadikan dia contoh sebab apa? Kerana apa? Orang yang sentiasa nak dapat rahmat Allah, orang yang sentiasa memikirkan tentang hari akhirat, orang yang banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi lah. Nabi ni orang yang selalu mengharapkan rahmat Allah, orang yang selalu memikirkan hari akhirat, orang yang banyak mengingati Allah. Dalam erti kata lain, ayat ni juga sebenarnya nak bagi tahu kepada kita kenapa kita kena contoh Rasulullah. Kenapa Rasulullah tu sebagai idol, sebagai idola, sebagai contoh? Kerana kalau kita nak jadi orang yang mengharapkan rahmat Allah, contohi Rasulullah. Kalau kita orang yang benar-benar fikir pasal akhirat, contohi Rasulullah. Begitu juga orang yang banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi. Okay, itu ayat nombor 21. Ayat 22. Ayat 22, Allah Ta'ala cerita tentang orang yang beriman pula. Orang yang betul-betul beriman ni, iman dia betul-betul ni, Allah Ta'ala kata ketika mereka nampak tentera Al-Ahzab tu, mereka tak macam munafik tadi. Yang munafik tadi kalau dia takut macam orang nak pingsan ketika mati kan. Terbeliak mata mereka tengok musuh.
Tapi orang beriman ni Allah Ta'ala kata apa? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Pada masa orang beriman dia tengok tentera al-ahzab, mereka kata apa? Mereka kata, oh inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Maksudnya, ketika mereka nampak 10,000 tentera al-ahzab tadi tu, mereka ni bukan bertambah takut. Tetapi mereka ni macam, oh iman mereka semakin naik. Iman mereka semakin bertambah-tambah. Sebab apa? Sebab mereka tahu siapa yang follow Nabi, siapa yang dengar cakap Nabi, kan? Sabar, tidak lari dalam perang, Allah akan tolong. Jadi ketika mereka nampak musuhnya banyak, oh inilah musuh-musuh yang dijanjikan itu, musuh-musuhnya. Maka mereka tetap teguh bersama dengan Nabi SAW. Lepas tu Allah Ta'ala cerita lagi ayat 23. Allah Ta'ala cerita tentang orang beriman yang sempurna iman mereka tadi tu, Allah sebut tentang macam mana karakter mereka. Allah Ta'ala kata ada antara mereka tu yang dia menepati apa yang telah dijanji. Maksudnya ada di kalangan orang beriman tu, sebelum ni dia tak pergi perang. Lepas tu dia dapat ikut perang, macam dapat ikut al-azab, mereka berjanji akan perang betul-betul. Akan tunaikan janji untuk mati syahid, untuk membunuh musuh-musuh. Ada yang tunaikan janji. Lepas tu Allah Ta'ala kata dalam antara mereka tu memang ada yang gugur syahid, dan ada orang beriman itu yang dia menunggu-nunggu tentang musuh nak berperang. Maka Allah Ta'ala kata mereka ni tidak ubah apa yang telah mereka janjikan itu walaupun sedikit. Walaupun mereka hanya sikit saja, tapi mereka tetap bertahan. Mereka tetap bersama dengan Nabi SAW. Mereka tidak ubah sedikit pendirian pun untuk berpaling atau melarikan diri daripada perang, tak macam orang munafik. Kemudian ayat nombor 24, Allah Ta'ala sebut orang yang macam orang beriman tadi itu, Allah bagi apa kat mereka? Allah Ta'ala akan membalas orang yang benar kerana kebenaran mereka. Kebenaran mereka tu apa? Mereka cakap benar, tak nak berpaling, akan bersama dengan Nabi, maka mereka dah buktikan. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu orang yang bercakap benar, orang yang benar dan membuktikan kebenaran mereka, Allah akan balas mereka dengan ganjaran. Dan Allah akan mengazab orang munafik. Jika Allah kendaki, Allah akan azab. Ataupun kalau orang munafik tadi mereka bertaubat, Allah akan menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah ni Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Dan ayat last sekali, ayat yang Allah tutup tentang orang kafir tadi buat apa? Kan tadi cerita tentang orang orang munafik, lepas tu cerita tentang Nabi, cerita tentang orang beriman. Orang yang tentera bersekutu tadi tu mana? Maka Allah Ta'ala kata, وَرَدَّاللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْذِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Barulah Allah sampai pada ayat 25, Allah Ta'ala cerita apa? Allah kata Allah telah menghalau orang yang kafir itu dalam keadaan mereka bengang. Mereka marah, mereka bengang sangat. Bengang kenapa? Walaupun tentera 10,000, mereka tak dapat nak serang orang beriman tu. Sebab apa? Sebab yang kita sebut tadi dengan usaha ada parit tadi, ada khandak tadi, lepas tu dengan angin ribut dan sebagainya. Mereka langsung tak dapat apa-apa keuntungan. Allah selamatkan orang yang beriman daripada peperangan itu. Ingatlah kata Allah, Allah ni dia maha kuat, qawiyan. Dan Allah tu lagi maha perkasa. Okey, dapat tak sedikit sebanyak tentang Al-Ahzab. Jadi daripada surah Al-Ahzab tu, kan, daripada nama Al-Ahzab, kalau kita baca cerita ni, kan, sebab dia nama surah kan, kita dah baca ayat dia tentang Al-Ahzab, so kita tak dapat kesimpulan apa sebenarnya. Kita akan dapat macam, okey, dah faham tentang perang Al-Ahzab, tentang watak orang munafik, tentang watak Nabi ni sebagai qudwatul hasanah. Lepas tu orang beriman ni mereka tidak berganjak walaupun sedikit pun tetap dengan Nabi. Maka daripada nama surah Al-Ahzab tu, Allah Ta'ala sebenarnya dia nak kita ambil pengajaran daripada Al-Ahzab, perang Al-Ahzab tadi tu. Maka para ulama mereka buat dia punya kesimpulan dia lah. Kesimpulan dia ni. Tengok. Okey, kesimpulan dia daripada surah Al-Ahzab tadi, di sini temanya tentang taat. Percaya
taat dan percaya. Yelah, kalau tak percaya janji Allah dan Rasul, jadi macam orang munafik tadi. Betul tak? Dia sangka bukan-bukan pasal Allah. Kalah ni tak ada menang ni. Tapi orang beriman sebab apa? Sebab mereka percaya Nabi. Mereka percaya Allah, mereka percaya kata Nabi, lepas tu mereka taat. Taat dan mereka percaya. Yelah tuan-tuan, kepung selama 1 bulan. Tuan-tuan bayangkan. Kalau sehari tak apa lagi, ni sebulan dikepung. Kan? Bayangkan. Taat yang macam mana? Percaya macam mana? Sepenuhnya kepada Nabi SAW dalam setiap keadaan. Senang ke, susah ke, mesti percaya kepada Nabi dan mesti taat kepada Nabi. Itu dia punya tema daripada nama surah Al-Ahzab tadi. Okey, untuk menguatkan tema ni, dalam nota mungkin tentang tak ada maklumat ni. Ada tak maklumat ni dalam nota? Ada tak? Rasa macam tak ada. Okey, macam ni. Saya nak tunjukkan pada tuan-tuan dan puan maklumat ini. Okey, sesiapa yang pernah ikuti sinopsis 30 juzuk bulan Ramadan yang lepas, waktu dia belajar dekat sinopsis surah Al-Ahzab, tuan-tuan ada maklumat ni. Sebab tu saya tak kongsikan. Tuan-tuan jumpa maklumat ni. Dia begini. Selain daripada kita tahu cerita Al-Ahzab tadi kan. Cerita Al-Ahzab tadi, orang beriman yang taat. Saya nak tunjukkan pada tuan-tuan dan puan maklumat ini. Okey, kita tengok. Tuan-tuan catat ya. Okey. Surah Al-Ahzab adalah surah yang paling banyak menyebut perkataan An-Nabi. Perkataan An-Nabi itu merujuk pada Nabi Muhammad lah. Tidak ada dalam surah lain. Kenapa? Bukan macam ni. Maksudnya, dalam banyak-banyak surah disebut tentang Nabi itu dalam surah Al-Ahzab. Berapa kali? 15 kali. 15 kali. Tuan-tuan tengok ni. Ada kan? Siapa dekat sinopsis tu ada maklumat ni dia dapat. Ni 15 kali. Kalau siapa ada Quran, cepat-cepat dia tulis. 15 kali perkataan Nabi. Ayat 1, ayat 6, ayat 13, 28, 30, 32, 38, 45, 50. Siapa ada kamera dia snap ikan je. 50. Ayat 50 ada 3 kali. Ayat 53 ada 2 kali. 56 dan 59. Semua sekali 15 kali. 15 kali ni apa dia? Dalam surah Al-Ahzab ada 15 kali diulang perkataan An-Nabi, 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 An-Nabi. Tidak sebanyak dalam, tidak ada pada surah lain sebanyak surah Al-Ahzab. Kenapa? Nampak? Dia daripada perbezaan ini, surah yang paling banyak daripada surah lain, maknanya ada sesuatu pada paling banyak tu. Disebut tentang Nabi. Okey, kenapa saya kuningkan? Saya letakkan warna kuning tu, daripada 15 disebut tentang An-Nabi, An-Nabi tu, 5 daripadanya ada seruan Ya ayyuhan Nabi, Ya ayyuhan Nabi. Allah Ta'ala memanggil Nabi 5 kali. Dalam 15 ada perkataan An-Nabi tu, 5 daripadanya ada bentuk panggilan Ya ayyuhan Nabi. Ayat berapa? Ayat 1, ayat 28, ayat 45, ayat 50 dan ayat nombor 59. Dekat sinopsis saya tak bagi tahu yang 5 seruan ni. Saya cuma sebut 15 saja. Okey, dapat. Dalam ni, okey, 15 tu apa? Saya ulang sekali lagi. Last kali saya ulang 15 kali disebut perkataan An-Nabi, An-Nabi, An-Nabi. Tidak ada dalam surah lain sebanyak surah Al-Ahzab. Istimewanya Al-Ahzab disebut pasal Nabi. Lepas tu pula dalam 15 kali itu, 5 daripadanya diiringi dengan perkataan Wahai Nabi. Seruan 5 kali. Okey, satu lagi saya minta tolong catat. Ini saya tak sebut dekat sinopsis 30 juzuk dulu. Saya nak sebut dekat nama surah. Lepas tu saya kempen. Siapa yang ikut sinopsis 30 juzuk, dia ikutlah pula kelak nama surah. Okey. Kalau kita perasan, dalam Al-Ahzab, siapa ada Quran, dia cari. Dalam surah Al-Ahzab tu, dia akan jumpa 7 kali diulang panggilan Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil sebanyak 7 kali. 7 kali tu pada ayat berapa? Kita ambil ayat dia ni. Ayat 9, 41, 49, 53, 56, 69 dan ayat 70. Nanti tolong semak kalau takut saya tersalah. Ada 7 kali
Allah Ta'ala memanggil orang beriman dengan seruan. Okey, kita dah belajar dah. Waktu kita belajar dekat surah Al-Ma'idah, ingat tak? Kalau Allah memanggil dalam bentuk seruan, maknanya ada sesuatu yang Allah minta orang beriman buat. Nanti dia akan datang perintah. Jadi ada 7 kali Allah memanggil, Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhalladzina amanu. 7 tempat. Dalam suratul Al-Ahzab. Dan menariknya juga, okay, tolong tulis satu lagi maklumat ni. Okay. Dalam surah Al-Ahzab, dekat sinopsis saya tak sebut maklumat ini. Okey, dalam surah Al-Ahzab, kita akan jumpa surah yang paling banyak menyebut perkataan benar. Kita tahu kan perkataan benar kan macam sedik kan? Sedik. Surah Al-Ahzab lah surah yang paling banyak menggunakan perkataan sad, dal, qaf. Benar. Ni semua benar ni ditujukan kepada orang beriman. Tengok ya. Allah panggil orang beriman 7 kali, perkataan benar diulang 7 kali. Apa kaitan dia? 7 kali. Tuan nak tengok perkataan benar tu 7 kali, perkataan sedekah 7 kali tu, tuan jumpa ayat ni. Tengok ayat ni. Ayat 8 ada 2 kali. Tulis ya. Ayat 8 2 kali. Ayat 22, ayat 23. Ni kita dah baca tadi ayat 22, 23. Ayat 24 pun ada. Ayat 24 pun ada. Ayat 35. Ayat 8 ada 2, 22, 1, 23, 24, 24 dan 35. Ayat ni pasal apa 7 kali? 7 kali mengulang perkataan benar, kebenaran, benar, kebenaran. Dan ditujukan ayat itu kaitan dengan orang beriman. Maknanya orang beriman ini Allah Ta'ala kaitkan dengan sifat benar. Sifat benar. Lepas tu Allah panggil pula wahai orang beriman. Lepas tu pula surah Al-Ahzab, surah yang paling banyak sebut tentang Nabi. Maknanya daripada ciri-ciri ini, dengan cerita perang Ahzab tadi tu, maka disimpulkan bahawasanya surah Al-Ahzab ni dia cerita tentang Nabi, dia ceritakan tentang orang yang beriman, dikaitkan dengan sifat mereka kalau mereka cakap, mereka buat. Mereka buktikan. Jadi itu datang kepada kesimpulan tadi tu. Ini kita buat tadi tema surah tu apa? Ini datang tema surah tadi. Maka surah ini adalah surah yang menyebutkan tentang ketaatan, kepercayaan yang sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW dalam setiap keadaan. Orang beriman, kalau dia cakap dia akan tolong Nabi, dia akan tolong Nabi. Kalau dia cakap dia bantu Nabi, dia akan bantu Nabi. Itulah ciri-ciri dalam suratul Al-Ahzab. Jelas? Sebelum saya pergi surah berikutnya, surah Sabah. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya tak? Boleh tanya. Sebelum saya lanjutkan dengan suratul Ahzab. Dekat mana yang tak dapat? Kelaju sangat saya sebut. Dekat mana maklumat yang tak dapat? Okey, ada soalan ke? Boleh. Boleh tanya. Dekat mana nak ni? Kalau ada pembetulan, tolong bagi tahu juga. Takut saya tersilap. Okey. Dah selesai? Kalau tak ada ni maksudnya selesai lah ya. Okey, kita pergi kepada surah Sabah. Okey, surah Sabah. Siapa ada Quran, saya minta dia buka surah Sabah, Quran terjemahan. Okey, surah Sabah, surah yang 34. Ada macam ada soalan tak? Saya tengok dekat chat ada tak soalan? Kenapa lock screen? Kenapa ni? Okey, so far okey. Ayat-ayat. Okey, kita lanjutkan dengan surah Sabah. Okey, surah Sabah. Okey, surah Sabah. Kalau siapa ada Quran terjemahan, buka muka surat 428. 428 sampai muka surat 434. Kita tengok surah Sabah. Okey, apa makna Sabah? Apa makna Sabah? Okey, Sabah. Perkataan Sabah. Sabah tu adalah cerita tentang satu negeri namanya Sabah yang tempat itu Allah Ta'ala limpahkan nikmat. Mereka ada 2 nikmat yang besar Allah bagi. Tapi nikmat itu telah Allah tarik. Allah telah angkat nikmat itu. Sebab apa? Sebab mereka tidak mensyukuri nikmat. Jadi sebenarnya dia punya poin penting dekat sininya. Kenapa surah tu nama Sabah?
kerana ada kisah negeri Sabak yang Allah limpahkan nikmat pada mereka. Itulah justifikasi kenapa dinamakan dia dengan Sabak. Okey. Selepas kita dah tahu tentang, ada cerita tentang negeri Sabak ya. Maknanya dah tahu yang tu jadi nama surah, maka kita kena gali lagi maklumat. Kenapa? Kenapa dengan negeri Sabak tu? Apa yang berlaku kepada mereka sampaikan dia dijadikan sebagai nama surah? Jadi kita kena cari ayat-ayat yang menyebut tentang Sabak tu, negeri Sabak tu. Jadi ayat yang kita akan jumpa bermula ayat nombor 10, ayat nombor 15, 16, 17, 18, 19, sampai 19. Sampai ada 21 lah. Okay, kita tengok dia punya cerita dia. Okay, kejap. Siapa ada Quran, dia boleh buka muka surat nombor 430, bermula ayat nombor 15 sampailah ayat nombor 21. Tapi malam ni saya ambil sampai ayat nombor 20 sahaja. Okay, sebab kita nak belajar pasal nama surah tu. Okay, dapat dah? Tak ada jelas ya tentang Sabak tu apa? Jangan kita ingat Sabak ni cerita tentang Ratu Sabak yang kisah Nabi Sulaiman tu. Yang itu dalam surah Namlu. Itu dalam surah Semut. Tapi dia ada kaitan. Surah Sabak ni, dia punya lawan surah Sabak ni sebenarnya dekat surah Namlu. Surah Namlu, dia sebenarnya pasangan dia sebenarnya dengan surah Sabak. Sebab dia ada dua cerita yang berlawanan. Dia panggil pasangan dia. An-Namlu, pasangannya sebenarnya pada surah Sabak. Walaupun dia punya susunan surah tu, tertib dia agak berbeza, tapi cerita dia, konteks cerita dia sebenarnya ada persamaan dengan suratul Namlu. Tapi Sabak dekat sini bukanlah cerita tentang Ratu Sabak yang kisah Nabi Sulaiman tu. Tapi ada kaitan dengan tempat peninggalan Ratu Sabak setelah dia beriman kepada Nabi Sulaiman tak lama kemudian tu. Inilah cerita tentang negeri Sabak tu. Okey. Sebelum tu, saya minta tuan-tuan dan perempuan tulis tentang perkataan Sabak dalam Quran. Perkataan Sabak dalam Quran, Allah sebut sebanyak 2 kali je. Yang pertama, kita boleh jumpa dekat surah ni lah. Jumpa tak perkataan ayat 15 tu. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Jumpa perkataan li Sabak kan? Sabak. Ini yang pertama, ayat 15. Yang kedua dekat mana? Okay, yang kedua tulis. Yang kedua pada ayat 22 Suratun Namli. Ayat 22 Suratun Namli. Surah yang ke-27. Kalau kita buka surah 27 Suratun Namli, buka pada ayat nombor 22, kita akan jumpa di sana perkataan Sabak. Okay, siapa ada Quran terjemahan, dia boleh terus buka pada muka surat 378. Dia buka Quran terjemahan muka surat 378. Dia akan jumpa baris yang ke-15. Bawah sekali tu, ayat 22, dia akan jumpa perkataan Sabak dekat situ. Wajituka min sab'in binabi'in yaqin. Dekat situ cerita tentang seorang ratu yang duduk di negeri Sabak. Itulah 2 perkataan Sabak yang ada di dalam Al-Quran. Satu berkaitan dengan seorang ratu, satu lagi cerita yang berkaitan dengan negeri Sabak itu sendiri. Dah selesai? Okey, kita lanjutkan lagi. Cerita ni menarik. Okey. Cerita Sabak ni, dia adalah salah satu cerita benar dalam Quran, tetapi ia cerita yang tak dikait dengan cerita pada Nabi. Maksudnya begini. Siapa yang dia memang mengikuti kelas-kelas belajar kisah-kisah dalam Quran, okay,
Kisah-kisah dalam Quran ni dia terbahagi kepada dua. Yang utama dua. Ada kisah-kisah dalam Quran yang dia bersangkut paut dengan Nabi saja. Kisah Nabi saja. Itu bahagian pertama. Bahagian yang kedua, ada kisah para Nabi yang dia tiada kaitan dengan Nabi. Salah satunya cerita kaum Sabak ni. Cerita tentang negeri Sabak ni. Negeri Sabak ni pun dia termasuk dalam cerita Al-Qasasu fil Quran. Kisah-kisah di dalam Al-Quran. Jadi kita baca cerita ni dulu, lepas tu kita akan ambil pada tema. Sebab surah tu kan nama surah Sabak, jadi kita baca kisah negeri Sabak. Ringkasan saja, tak perlu kita ulang dengan panjang lebar. Okey. Begini. Ayat 15, Allah Ta'ala cerita pada kita, sesungguhnya penduduk negeri Sabak. Dekat negeri Sabak tu ada satu tanda. Jumpa tak perkataan ayatun. Ayatun ni maksudnya Allah bagi tahu kepada kita dalam banyak-banyak tanda Allah tu berkuasa, satu tanda tu ada pada negeri Sabak. Allah Ta'ala cerita. Lepas tu dia perkataan ayatun. Tanda apa? Tanda Allah berkuasa dalam bab apa? Allah Ta'ala cerita, negeri Sabak tu, tempat tinggal mereka tu, kata Allah, jannatanin, ada dua kebun. Dua buah kebun yang sangat subur. Yang dua kebun ni, satu duduk di yamin, kanan, satu lagi sebelah kiri. Okey, jelas kat situ? Okey. Lepas tu, penduduk negeri Sabak ni, Allah pesan pada mereka. Allah kata, kulu min rizki rabbikum. Tuhan kata apa? Makalah daripada rezeki kurniaan Tuhan kamu. Daripada dua kebun dekat kanan dan sebelah kiri tadi. Lepas tu Allah perintahkan apa? Washkurulah. Lepas tu bersyukurlah kepada dia. Lepas tu Allah mengatakan baldatun tayyibatun wa ghabur ghafur. Inilah negeri yang aman, negeri yang baik, dan negeri yang mendapat negeri Tuhan yang Maha Pengampun. Tengok, pada ayat 15 ni Allah beritahu negeri ni adalah satu contoh negeri yang Allah memberikan kenikmatan kepada mereka. Sampai Allah kata baldatun tayyibatun, negeri yang baik, negeri yang aman makmur, wa rabbun ghafur, negeri yang Tuhan yang Maha Pengampun. Kerana Allah yang memberikan nikmat pada negeri itu. Okey, jelas pada ayat 15? Okey. Kemudian ayat nombor 16. Allah Ta'ala cerita mereka buat apa negeri ni. Fa'aradu, tetapi mereka berpaling ingkar. Maknanya mereka tidak mensyukuri Allah. Mereka tak berterima kasih kepada Allah. Buat apa kepada mereka? Allah Ta'ala hantarkan, kata Allah, kami hantar kepada mereka sailal arimi. Iaitu satu banjir yang membinasakan. Maksudnya Allah Ta'ala hantar kepada mereka air bah yang besar. Kalau kita baca ulama tafsir kata, sebenarnya mereka ni ada macam empangan. Mereka ada empangan yang besar. Empang itu telah pecah. Telah pecah yang menyebabkan keluarnya air yang besar seperti banjir. Lepas tu Allah Ta'ala buat apa dekat kebun mereka yang subur tadi tu? Kan, yang duduk kat kanan, kat kiri tadi, Allah Ta'ala kata, وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ. Kami gantikan dua buah kebun yang lain pula, iaitu dengan dua kebun yang berisi pohon-pohon. Dia sebenarnya ada 3 jenis pohon. Dia ada 3 jenis kebun tu. Okey, kalau kita baca ayat 15 tadi, kebun tadi mereka tu subur lah. Tentulah buah-buah dia manis, sedap dimakan, rendang, penuh. Sampaikan, wallahu ta'ala alam, kita pun tak tahu lanjut macam mana mereka petik buah tu kerana Allah tak cerita. Tapi Allah Ta'ala cerita, mereka ada kebun kiri dan kanan. Kalau kita baca tafsir Buya Hamka mengatakan seolah-olahnya, kalau mereka bawa bakul atas kepala, buah tu boleh jatuh tak kepala. Pula lebat kan. Bayangkan, kita pernah tengok tak buah anggur kan. Buah anggur duduk, kelompok tebal macam tu kan duduk dalam tu. Kita tengok, Masya Allah, buah dia subur.
Tapi disebabkan mereka berpaling, Allah hantar dengan satu bah air yang besar, lalu kena dekat kebun-kebun mereka, akhirnya kebun itu bertukar menjadi kebun-kebun yang buah-buah dia tadi itu Allah tukar menjadi 3. Sebenarnya ada 3. Yang pertama, bahagian pertama kita kena tuliskan dekat ayat ni. Zawatai ukulin khamtin. Ni yang pertama. Kita tulis dekat situ. Dekat sini yang pertama dekat perkataan zawatai ukulin khamtin. Ni cara yang pertama Allah tukar kebun tu. Yang kedua wa aslin. Ni yang kedua wa aslin, dan yang ketiga wa syai'in min sidrin qalilin. Ni yang ketiga. Tuliskan 3. 3 jenis kebinasaan pada kebun tu. Okey. Zawatai ukulin khamtin, kalau dalam ni diterjemah sebagai apa? Yang 2 kebun yang berisi pohon-pohon yang pahit buah dia. Zawatai ukulin khamtin ni maknanya buah-buah tadi semuanya menjadi pahit. Ni buah-buah di padang pasir. Dahlah tak boleh makan, pahit, lepas tu berduri pula. Itulah yang bahagian pertama. Yang kedua, wa aslin. Wa aslin ni ada mengatakan pohon-pohon asal. Wallahu a'lam. Dia adalah jenis pohon yang ada di padang pasir. Yang memang orang tak boleh nak makan pohon tu. Okey. Yang ketiga, Allah Ta'ala kata wa syai'in, dan sedikit daripada pohon-pohon kebun tadi tu min sidrin qalil. Daripada pohon-pohon sidr. Ada orang kata pohon bidara yang berduri dan sebagainya. Tetapi yang pastinya, kebun-kebun tu dah tak boleh buat apa dah. Tak boleh nak makan lagi dah. Buahnya berduri, pahit. Berbeza sebelum Allah Ta'ala hantar Sailal Aram tu. Okay, kenapa Allah buat macam tu? Kerana mereka telah berpaling. Berpaling tahap dia macam mana? Mereka mengkufuri nikmat tu. Mereka kafir tahap dia macam mana? Ayat nombor 17 cerita. Ayat 17 kata, Allah Ta'ala kata, kami buat macam tu. Kata Allah, Dzalika jazainahum bima kafaru. Kami kata Allah, kami balas mereka disebabkan apa? Sebab mereka telah kafir. Wahal nujadhi illal kafur. Sebenarnya kami tidak akan memberi balasan yang sedemikian melainkan kepada orang yang amat kufur. Perkataan kafur ni, perkataan kafur dekat sini, kafur ni maksudnya merujuk kepada orang yang kufur nikmat yang sangat ekstrim. Maknanya orang yang sangat melampaui, sangat kufur. Itu dipanggil kafur. Dia panggil kafur. Orang yang amat kufur. Habis ayat nombor 17. Tapi tak selesai lagi cerita kaum Sabak ni. Sebab apa? Sebab pertama, jam masih ada lagi. Bukan. Kaum Sabak ni, cerita dia, lepas kebun mereka tu langsung dah tak boleh nak ambil hasil, nak makan pun tak boleh. Allah bagi ada satu lagi nikmat tau. Ada satu lagi nikmat. Nikmat apa agak-agak dia? Kaum Sabak ni, nikmat kedua tulis. Nikmat kedua dekat ayat nombor 70, ayat nombor 18. Okey, mereka dapat nikmat kedua ni adalah Allah Ta'ala jadikan lokasi Sabak tu, Allah Ta'ala dekatkan dengan negeri-negeri yang lain. Maksudnya dia punya sepadan-sepadan dia semua negeri-negeri yang mewah, negeri-negeri yang mereka boleh dapat hasil, mereka boleh berdagang, mereka boleh dapat mana-mana sumber pendapatan. Itu nikmat nombor 2. Ini dipanggil apa? Dia panggil nikmat berada pada tempat yang strategik. Maknanya Sabak ni, dia duduk pada tempat yang sangat strategik. Lokasi yang strategik. Itu nikmat nombor 2. Tapi mereka buat apa? Nikmat kedua ni mereka buat apa tau? Nikmat kedua ni kita akan baca dekat sini. Allah Ta'ala kata, وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرِ. Okey, Allah Ta'ala kata di antara tempat tinggal mereka tu, mana tempat di negeri Sabak tadi, Allah Ta'ala
kata ada bandar-bandar yang Allah berkati. Ini sebenarnya kalau kita fahamkan Yaman kan dia berjiran dengan apa? Di negeri Sabak kan? Mereka berjiran dengan bumi Syam. Kita maklum, bumi Syam ni adalah bumi yang Allah berkat. Di sini pun Allah kata dah, barakna fiha. Kami limpahkan berkat padanya. Lepas tu pula, dekat negeri-negeri yang berdekatan tadi tu, Allah wujudkan pula beberapa buah bandar yang boleh nampak. Maksudnya kalau macam kita kan, maksudnya tempat tu strategik, dia senang nak berjalan. Dia bukanlah tempat padang pasir yang, mana ni, nak cari R&R pun susah. Macam tu kan. Nak cari tempat pentil pun susah. Ni mereka punya perjalanan ni, mereka pergi, jumpa satu kampung, satu bandar. Pergi lagi, jumpa lagi satu bandar. Allah Ta'ala kata, lokasi Sabak ni sangat strategik. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata pada mereka, berjalanlah kamu, ambillah manfaat, nikmat kamu, tempat kamu strategik ni, berjalanlah pada bila-bila masa yang kamu suka, malam ke, siang ke, dalam keadaan aman. Zaman dulu ni, zaman yang, tuan-tuan bayangkan, tempat mereka ni tempat yang senang. Kalau ada musuh nak tolong, ada kawan, ada negara jiran yang boleh tolong, tempat-tempat berdekatan, senang nak pergi. Siang ke, kau nak pergi malam ke, kau akan selamat. Itu nikmat strategik. Tetapi lokasi strategik. Tapi apa mereka buat? Tahu apa mereka buat? Ayat nombor 18. Mereka tak suka nikmat tu. Mereka nak memperkecil, mereka perkecil-kecilkan nikmat yang Allah bagi tu. Mereka cakap apa? Faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum. Allah Ta'ala kata, mereka kata, ya Rabb kami tak sukalah strategik-strategik macam ni. Jauhkanlah jarak perjalanan kami. Allah dah bagi, mereka memperkecilkan nikmat tu. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Mereka yang memperkecil-kecilkan nikmat Tuhan bagi tadi tu, Allah Ta'ala kata mereka ni telah menzalimi diri mereka sendiri. Lalu kami jadikan mereka ni menjadi buah mulut orang ramai. Serta kami pecah belahkan mereka berkecai-kecai. Pecah belah berkecai-kecai itu maksudnya Allah Ta'ala telah hancurkan penduduk tadi tu, masing-masing telah berpecah. Ada pergi negara ni berpindah-pindah. Orang Yaman ni. Sebab tu kalau kita baca bahasa Arab, kalau kita baca dalam cerita Arab kan, orang Arab Yaman kan dia datang, kita tengok kan, dia datang pergi berhijrah. Dia pergi ke tempat-tempat yang Allah pisah-pisahkan. Mula-mula mereka duduk satu tempat yang strategik, tapi disebabkan mereka telah menzalimi, meremehkan nikmat Tuhan tadi, Allah telah pecah-pecahkan mereka ni. Mereka menjadi, ada orang pergi kat sini, ada orang pergi negara lain, berpecah-pecah lah. Pergi ke serata semenanjung Arab tadi. Lepas tu Allah Ta'ala kata, cerita mereka ni sentiasa cerita yang orang akan bawa cerita. Maksudnya cerita mereka ni akan menjadi buah mulut orang cerita. Maksudnya kalau orang nak cerita tentang orang yang kufur nikmat ni, orang akan bawa cerita kaum Sabak. Kalau macam kita nak bawa satu cerita kan, cerita apa yang orang selalu guna modal untuk bercerita. Maka kaum Sabak ni adalah kaum, cerita mereka ni menjadi modal orang-orang bercerita. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Cerita mereka ni, kata Allah, adalah mengandungi tanda bagi setiap orang yang bersabar, lagi orang yang bersyukur. Okey, maksud dia apa? Maksud dia, siapa yang nak jadi orang yang bersyukur, dia boleh ambil cerita ini untuk dijadikan sebagai sempadan. Sempadan. Cerita kaum Sabak ni. Jadi daripada cerita kaum Sabak ni sebenarnya, keluarlah tema ni. Tema dia, daripada nama surah Sabak. Sabak tu cerita tentang negeri Sabak yang Allah bagi dua nikmat yang besar, tapi mereka sangat kufur nikmat, mereka meremeh-remehkan nikmat Tuhan. Maka tema dia sebenarnya kesan sikap orang yang mengkufuri nikmat Allah. Sebab itu surah, kalau siapa yang ada waktu, dia ada ruang lagi untuk dia belajar, cuba dia pasangkan surah Sabak
dengan suratul Namli, dia akan dapat ada dua berlawanan. Kalau Namli, surah yang memaparkan orang yang sangat mensyukuri nikmat. Tapi dekat surah Sabah, orang yang sangat mengkufuri nikmat. Maka lepas ni kalau kita dengar Sabah je, dah masuk je surah Sabah, kita akan ingat tentang orang yang sangat kufur nikmat kepada Allah. Dan menariknya juga, dalam surah Sabah ni, kita akan jumpa Allah Ta'ala pasangkan dengan cerita ni, Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Ayat yang kita baca tadi, ayat 15 kan? Sampai ayat nombor 19. Sebelum ayat 15, tuan-tuan akan jumpa ayat 10 sampai 14, Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Ni lawan dia. Lawan dia, kalau ayat 10 sampai 14 contoh orang yang beriman dan bersyukur, ayat nombor 15 sampai 21 contoh orang yang tidak beriman, contoh orang yang kufur nikmat, yang tak bersyukur. Tapi nak lebih dapat lagi maklumat dia, kena baca kisah Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, khusus dalam cerita surah An-Nam, suratul Namli, surah Semut. Tuan-tuan akan dapat beberapa maklumat-maklumat yang lain yang akan mengukuhkan lagi cerita tentang kaum Sabah. Alhamdulillah, kita dah selesai surah Sabah. Ingat Sabah, ingat kisah manusia yang Allah telah tarik nikmat kepada mereka. Ya, kisah orang yang mengkufuri nikmat. So lepas ni kalau tuan-tuan nak bawa ceramah, nak menyampaikan maklumat, nak ingatkan orang-orang tak bersyukur, jangan lupa ambil kisah negeri Sabah. Bermula ayat nombor 15 sampailah ayat nombor 21. Selesailah cerita tentang Sabah, surah Sabah. Okey, kita pergi kepada surah Fatir. Ada masa lagi kan surah Fatir? Baik. Surah Fatir, apa makna Fatir? Apa makna Fatir? Kalau kita tengok dalam terjemahan, Fatir bermakna pencipta. Okey, kita tengok dulu nama surah Fatir. Surah Fatir ni, ada sebahagian ulama menamakan surah malaikat. Kalau dengar, kalau baca dalam kitab, kita kata tafsir kata surah malaikat. Surah malaikat surah apa? Ingat surah Fatir. Tapi nama yang berdasarkan wahyu, namanya adalah Fatir. Kalau yang menamakan surah malaikat, ini adalah ijtihad di kalangan para ulama saja, sebab dalam surah Fatir ada cerita pasal malaikat. Okey, tetapi ini hanyalah nama yang dinamakan oleh para ulama sahaja. Tetapi nama yang berdasarkan wahyu pada Fatir. Okey. Mana ayat yang kata pasal Fatir? Okey, tengok tentang Fatir. Okey, sebelum tu kita lanjutkan lagi tentang apa makna Fatir. Kenapa surah tu nama Fatir? Kerana dalam surah ini terdapat perkataan Fatir, yang mana Fatir bererti zat yang menciptakan. Inilah kalau ada orang tanya soalan apa beza khalaqa dengan Fatir. Khalaqa cipta juga. Fatir cipta juga. Cuma bezanya di mana? Okey, kita dapatkan maklumat pada malam ni. Okey, dapat dah sebab apa nama surah tu Fatir? Kerana ada kalimah Fatir dalam ayat tu. Cerita tentang zat yang menciptakan, iaitu Allah. Okey, apa makna Fatir? Tapi sebelum kita tunjuk dulu ayat dia. Tengok dulu ayat dia. Okey, dalam Quran, tengok ayat pertama surah Fatir kan kita jumpa perkataan Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikah. Ayat pertama ni kita jumpa tentang Allah tu fatir kepada langit dan fatir kepada bumi, dan Allah ini juga yang telah menjadikan malaikat. Kan, sebab tu ulama kata ini adalah surah malaikat. Tapi yang paling
yang berdasarkan wahyu surah Fatir. Okey, apa maksud Fatir? Sebelum tu, cuba tengok maklumat ni. Dan nota dia kan, saya ada beri nota. Okey, kalau kita buka Quran, kita akan jumpa perkataan Fatir diulang sebanyak 6 kali. Ada 6 kali perkataan Fatir. Jadi tuan-tuan kena buka lah dalam surah yang ke-6. Surah ke-6 ni surah apa yang ke-6? Adalah suratul Al-An'am. Cari ayat 14. 6 tu nombor surah. 14 nombor ayat. Okey, jumpa perkataan Fatir. Lepas tu buka surah yang ke-12, surah Yusuf. Cari ayat nombor 101. Akan jumpa perkataan Fatir. Buka surah yang ke-14, surah Ibrahim. Cari ayat nombor 10, akan jumpa perkataan Fatir. Cari ayat pada surah Fatir 35 ayat 1 yang kita tunjuk tadi. Buka surah ke-39, surah Zumar. Ayat nombor 46 akan jumpa perkataan Fatir. Lepas tu buka surah nombor 42, surah Syura. Ayat nombor 11 akan jumpa perkataan Fatir. Berapa kali diulang perkataan Fatir? Digabung dengan surah Fatir ada 6 kali. Okey, ke-6 kali tu dalam surah Al-An'am ke, surah Yusuf ke, dalam surah Zumar ke, surah Ibrahim ke, ke-6 itu tuan-tuan akan dapati lepas Allah sebut Fatir, Allah Ta'ala akan kaitkan dengan langit dan bumi. Kena pegang macam tu. Fatir ni, dia tidak pada semua makhluk yang Allah cerita. Tapi perkataan Fatir tu, iaitu zat yang menciptakan, iaitu Allah yang Fatir, yang menciptakan itu, kalau kita buka pada 6 tempat ni, kita akan jumpa ia merujuk kepada penciptaan langit dan bumi. Itu. Cara nak kukuhkan, kena buka semua ayat tadi. Cari. Kalau tuan-tuan ada tafsir Ibnu Kathir, tuan-tuan tengok Ibnu Kathir, dia ada nukilkan kata-kata Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak ni seorang tabi'in. Okey. Ad-Dhahhak, dia cakap, dia kata, setiap sesuatu di dalam Quran. Okey. Maksudnya, setiap sesuatu di dalam Quran, kalau kita jumpa tentang perkataan Fatiris samawati wal ardi, dia bererti Khaliqus samawati wal ardi, iaitu pencipta langit dan bumi. Maknanya ke-6 ni semua cerita tentang Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi. Jelas dekat situ. Contoh kuat kita tengok pada ayat kita sedang baca ni lah. Ayat pertama, tengok. Lepas Fatir kata apa? Fatiris samawati wal ard. Okey. Sekarang kita kupas. Apa makna Fatir? Apa makna Fatir? Okey, tengok dekat sini. Okey, yang warna merah ni, ini saya ambil dalam Tafsir Al-Misbah. Siapa ada Tafsir Al-Misbah, dia boleh rujuk pada jilid yang ke-15, jilid ke-11. Surah Fatir. Okey, Pak Quraisy Shihab, beliau kata kalimah Fatir diambil daripada perkataan fatara. Fatara yang bererti membelah. Perkataan Fatir diambil daripada perkataan fatara, yang maksud fatara itu adalah membelah. Okey, kita lanjutkan lagi. Dari makna ini, maknanya dari makna membelah ini, kata Quraisy Shihab, maka muncullah, maknanya keluarlah makna-makna lain seperti makna menciptakan pertama kali. Yang mencipta pertama kali ni yang kita biasa dengar. Sebab tu perkataan Fatir dia tak cukup hanya kata mencipta saja. Tapi dia maksudnya mencipta pertama
kali. Okey. Jelas dekat situ. Okey. Lepas tu Pak Khursyab lanjutkan lagi. Dia kata apa? Dia kata seakan-akan, sebab tadi kan fatara membelah. Daripada perkataan membelah masuk kepada konteks ayat, kan dikaitkan dengan langit kan, dengan bumi kan. Takkan membelah langit dan bumi. Apa maksud dia? Maka Pak Khursyab kata, Allah seakan-akan membelah ketiadaan. Contohnya ada satu benda yang dia dinama ketiadaan. Okey, ketiadaan itu dibelah dia, maka setelah dibelah, dari celah-celah dia muncullah ciptaan yang baru. Peh ke dok peh? Faham tak maksud dia? Okey. Lepas tu dia kata dalam konteks Fatir, dia kata ayat ini semuanya cerita tentang langit dan bumi. Macam kita sebut tadi tu. Lepas ni kalau sebut Fatir, mesti kena kaitkan ia dengan langit dan bumi. Tapi apa tu Fatir? Fatir tu asal-asalnya kan langit ni tak ada. Mana ada contoh langit? Mana ada contoh bumi? Kenapa nak kata Fatir tadi? Kerana kita tahu kan langit dan bumi dua makhluk Allah yang semua orang akan mengakui iaitu Allah yang cipta. Makhluk Allah paling besar, paling nampak depan mata. Jadi Allah nak mengatakan bahawa dialah yang telah menciptakan buat kali pertama yang tidak ada contoh langsung pada langit dan bumi itu. Itu maksud Fatir. Yang pada asal-asalnya tak ada apa-apa pun langit dan bumi itu. Lalu yang tak ada tadi, Allah Ta'ala fatirkan dia, maka wujudlah langit dan bumi yang tidak ada contoh yang asal. Untuk kuatkan lagi maklumat ni, mudah je. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan apa makna ayat Fatiris samawati wal ardi. Macam kita baca ayat nombor 1 tadi kan. Fatiris samawati wal ardi tadi, maksud dia apa? Ibnu Abbas kata Fatir ni sebenarnya ganti perkataan lain dia adalah badi'. Dia badi' ni macam perkataan bid'ah. Kata, kau tak boleh buat benda bid'ah. Bid'ah. Apa maksud bid'ah? Bid'ah kan mengadakan benda yang baru. Sebelum tu tak ada. Dia buat benda yang baru. Tu dipanggil bid'ah. Bid'ah ni samalah macam badi'. Badi'. Jadi, Fatir tadi, kata Ibnu Abbas, perkataan Fatir lain macam badi'us samawati wal ard. Apa tu badi'? Badi' ni maksudnya penciptaan yang pertama kali. Penciptaan pertama kali yang dia tidak ada contoh. Badi'. Jelas tak Fatir? Okey, jelas kat situ. Jadi surah Fatir, letakkan sikit dia punya terjemahan dekat situ, panjangkan sikit. Surah Fatir maknanya surah penciptaan Allah pertama kali tentang langit dan bumi. Yang sebelum tu tidak ada contoh. Itulah Fatir. Okey, jelas dekat situ Fatir. Okey, kita boleh rujuk pada ayat yang pertama dalam surah Fatir lah. Okey, ayat pertama ni kalau kita baca selepas Allah Ta'ala cerita tentang dia mencipta pertama kali langit dan bumi. Ini bukan maksud Allah mencipta makhluk pertama ya, bukan. Maksudnya penciptaan langit dan bumi ini diciptakan yang sebelum tu tidak ada. Allah menciptakan langit dan bumi itu. Lepas tu Allah Ta'ala cerita dia telah menjadikan malaikat-malaikat Allah Ta'ala ni ada sayap. Cuba tak perkataan rusulan, utusan-utusan Allah yang mereka ni mempunyai sayap, ajnihatin. Ada yang 2 sayap, matna, ada yang 3 sayap dan ada yang 4 sayap. Tapi ada juga malaikat lebih daripada 4. Allah Ta'ala kata apa? Dia menambah pada bentuk kejadian makhluk diciptakan pada apa yang dia kendaki. Macam Jibril kan, 600 sayap dalam hadis yang sahih. Allah Ta'ala kata dia berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Okey, kita dah jelas tentang Fatir tadi. Okey,
Tapi walaupun kita dah jelas, sekarang ni kita nak ambil pengajaran dia. Okey. Kenapa dengan fatir langit dan bumi tadi? Maka daripada orang yang betul-betul memahami tentang langit tu luas, besar. Bumi ni luas, besar bumi ni. Siapa yang menciptakan langit tu? Allah tadi, Fatiris Samad. Siapa ciptakan bumi ni? Adalah Allah. Jadi daripada sudut nama Fatir langit dan bumi tadi, maka keluarlah tema ni. Makalah keluarlah tema surah. Allah Ta'ala adalah yang awal-awal menciptakan semua, khususnya langit dan bumi tadi, yang mana sebelumnya tidak ada. Menunjukkan bahawa surah ni mengajak kepada apa? Maka surah ini sebenarnya mengajak kepada kita supaya memperakui bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha berkuasa. Tuhan pencipta kepada langit dan bumi. Selepas ada pengakuan itu, maka muncullah pula kepada mentauhidkan Allah. Menunggalkan Allah dalam ibadat dan tidak boleh menyengutukan Allah dengan mana-mana makhluk yang lain. Sebab apa? Sebab tidak ada makhluk yang fatir kepada langit dan kepada bumi. Tetapi fatir kepada langit dan bumi itu adalah Allah. Habislah surah Fatir. Surah Yasin tak dan kalau malam ni. Surah Yasin ni kita kena bawa pada minggu depan. Minggu satu lagi. Minggu yang berikutnya pada minggu yang ke-3. Baik, ada apa pertanyaan tak? Ada persoalan? Saya nak cari kalender. Mana kalender? Okey, ada persoalan, pertanyaan? Jelas tak tentang Fatir tadi? Ada soalan tak? Oh, ada yang tanya, Ustaz, kenapa dalam surah Al-Ahzab cerita pasal isteri Nabi? Ya, ada cerita pasal isteri Nabi sebab surah Al-Ahzab ni surah cerita pasal Nabi lah. Nabi. Surah Al-Ahzab. Ada persoalan, pertanyaan? Jelas tak tentang Fatir tadi? Okey. Ada soalan. Ada soalan. Ya. Ada soalan. Daripada Facebook. Dia Facebook. Oh, ada tanya, Ustaz, kenapa dalam surah Al-Ahzab cerita pasal isteri Nabi? Kenapa dia mengulang tu? Ya, ada cerita pasal isteri Nabi. Sebab surah Al-Ahzab ni surah cerita pasal Nabi lah. Ada. Mengulang suara. Okey, ya. Soalan apa tu daripada FB? Rakan-rakan kita di FB, semoga Allah memberikan banyak manfaat. Ada soalan, jelas. Ya. Oh, ada tanya, Ustaz, ada soalan. Surah Al-Ahzab cerita pasal kenapa dia mengulang tu? Ada cerita pasal isteri Nabi. Ada soalan apa tu? Saya tak dapat soalan dia. Okey, Ustaz, dalam Facebook, Encik Azman bertanya. Cik Azman bertanya, ya. Cik Azman yang bertanya pada minggu lepas juga kan? Yang baru ni. Okey, Cik Azman tanya apa tu? Banyak manfaat. Ada soalan, jelas. Kena tutup tu. Kena tanya, tutup. nampak macam tidak bersyukur tu satu dosa besar. Saya tak dapat soalan dia. Ya. Okey. Okey, Ustaz, dalam Facebook. Data kena tutup suara dekat FB tu. Tidak nanti dia akan... Ya, orang yang sama. Okey. Ada tak kemungkinan wabak sekarang disebabkan kita kufur nikmat? Adakah wabak sekarang dikaitkan dengan kufur nikmat? Okey. Begini. Yang pastinya semua musibah yang dilalui oleh mana-mana manusia, ia ada kaitan dengan dosa yang kita lakukan. Faham tak maksudnya? Setiap musibah yang kita lakukan, yang terjadi dalam hidup kita, bukan wabak saja. Apa pun bentuk musibah, sebenarnya ia ada kaitan dengan dosa yang kita lakukan. Sebab itu musibah ini fungsinya untuk menghapuskan dosa. Okay, kalau nak tengok dalil dia. Okey, sekejap. Saya tunjukkan note.
Untuk lebih jelas, sebelum ni kami ada buat tajuk macam mana adab-adab menghadapi wabak. Okay, sekejap. Ni, saya buka nota, saya tunjukkan kepada yang bertanya. Nampak tak? Kejap. Kejap. Okey, nampak tak tajuk adab-adab menghadapi COVID tu? Jumpa Nampak tak? Dekat tu nampak? Nampak nota tu tak? Nampak Ustaz. Nampak? Saya kongsikan. Okey, ini saya tunjuk kepada yang bertanya tadi. Okey, begini. Kita pergi kepada ni. Kita pergi. Dia sebenarnya bukan untuk COVID-19 saja, apa pun bentuk sebenarnya. Kita ni apabila kita ditimpa dengan musibah, setiap rakyat umat, kita kena kembali kepada Allah, kita kena taubat. Itu yang orang duk kempen baca Yasinnya, orang duk kempen tentang istighfarnya, betul tu. Kembali kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Okey, dalil dia kenapa? Okey, kita tengok contoh dalil Quran. Kalau kita buka dalam surah Asy-Syura ayat 30 muka surat 486, kita akan jumpa Allah Taala kata apa? Wa ma asabakum min musibatin fabima kathabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah Taala kata, apa jua musibah yang menimpa kamu, maka ia adalah dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kamu. Tapi kalau Allah guna formula ni, semua dosa dibalas dengan musibah, habis kita. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Allah mengampunkan sebahagian besar dari dosa kamu. Tengok ayat ni. Allah bagi tahu fakta dia, tidak ada musibah yang kena dekat kita melainkan sebab kita lah. Sebab kita buat dosa. Dosa ni banyak bentuk. Tak bersyukur kepada Allah, macam-macam lah. Okey. Dalam pada itu Allah mengampunkan sebagian besar dosa-dosa kita. Okay, kita baca lagi ayat lain. Kita kukuhkan ayat ni. Okey. Kalau tengok apa jadi kalau Allah tu dia guna formula setiap dosa diberikan musibah, apa jadi kepada manusia dekat dunia ni, agak-agak tertanda perempuan. Tapi sebenarnya COVID ni sedikit daripada dosa manusia yang Allah balas tau. Allah bagi tahu dalam Quran. Ini bukan daripada saya. Kita tengok Allah Ta'ala sebut dalam Suratul Nahli. Ayat 61, buka muka surat 273. Kita akan jumpa Allah Ta'ala kata apa. Allah Ta'ala mengatakan bahawa, nota ni sebenarnya kami belajar waktu COVID tahun lepas. Masa bulan 4 tahun lepas, MCO yang kali pertama. Masa tu kita dah ajar dah. Macam mana Al-Quran ajar kepada kita tentang adab-adab menghadapi wabak dan sebagainya lah. Okey, sebab tu kita ada nota dekat sini. Okey, tengok Allah Ta'ala kata apa. Ayat ni penting tuan-tuan kalau buat tadabbur ayat ni. Setiap rakyat ni, janganlah baca Yasin je. Kan? Tapi kalau tak berubah, masih lagi nak buat dosa, masih lagi tak nak syukur, masih lagi buat benda khurafat, masih lagi nak syirikkan Allah, masih lagi sekian-sekian, tak hilang juga azab tu. Allah Ta'ala kata apa? Baca ayat ni baik-baik. Kalau kita baca ayat ni, kita berterima kasih tahu kepada Allah. Kalau kumpul dosa saya, kumpul dengan dosa orang lain, kumpul dengan dosa seluruh orang Islam ni, rasanya banyak dosa kita. Tapi Allah buat apa? Allah Ta'ala kata, walau yu'akhizullahu an-nasa bidhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Tengok Allah Ta'ala kata apa? Kalaulah Allah nak siksa manusia ni, nak azab manusia ni, nak ambil kira lah manusia ni disebabkan kezaliman mereka, kezaliman ni maknanya dosa lah. Tentulah dia tidak akan biarkan satu makhluk pun yang ada dekat muka bumi ni. Tetapi Allah beri tempoh kepada mereka sampailah satu masa nanti Allah Ta'ala akan ungkit balik dosa dibuat untuk diberikan balasan. Faham tak ayat ni? Ayat ni kalau kita baca, wabak COVID-19 ni, ini hanyalah sedikit daripada dosa manusia yang Allah Ta'ala membalasnya. Kalau Allah Ta'ala nak balas semua dosa manusia, tak hidup dah kita ni. Sebab ayat ni Tuhan bagi tahu kepada kita.
Tapi Allah bagi peluang. Contoh kalau macam COVID-19 ni adalah kita kata dalam 30% dosa kita buat. 70% dosa tadi Allah tak hantar musibah. Tapi Allah Ta'ala bagi peluang untuk bertaubat. Allah bagi peluang. Tapi di hari akhirat, kalau tak taubat, Allah akan tanya yang 70% tu. Okey. Kita boleh buka juga dalam surah Ar-Rum, ayat 41, muka surat 408. Kalaulah ada orang tak setuju. Kan? Apa? Sebab kita ni, ramai di kalangan kita ni, dia malu untuk kata dia berdosa. Tak, sebenarnya kita semua orang berdosa. Kita jangan kata kita ni mulia. Kita tak ikhlas, kita dah buat dosa. Jelas tak maksud dia? Jadi, kenapa Allah datangkan COVID-19 ni pada kita? Surah Ar-Rum, ayat 41, muka surat 48 Allah bagi tahu. Hujungnya Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, la'allahum yarji'un. Supaya mereka kembali kepada aku, kata Allah. Ayat di umum. Supaya mereka kembali kepada aku. Kembali kepada Allah tu kembali dengan jalan apa? Menginsafi kesalahan, dosa-dosa yang ada. Tapi rakyat kita ni, tak tahulah. Kita pun tengok orang Islam tak ambil pengajaran. Tapi kalau COVID ni berlaku, kita insaf, kita bertambah baik, COVID tu jadi rahmat dekat kita. Tapi kalau kita tak berubah juga, COVID tu jadi azab. Dekat situ dia punya kesimpulan dia. Okey? Tentera perempuan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih, itu jawapan ringkas dia. Kalau nak baca, kita kena belajar tajuk yang khas pasal adab-adab ni. Okey, ada soalan lain? Ada pertanyaan? Ada soalan lain? Di Zoom dah habis Ustaz. Sekarang Dekat ada FB? Di Zoom, di Facebook dah habis. Okey, tak adalah tu. Sekarang ni di Zoom punya chat ada soalan. Zoom dia chat ada soalan. Yeah. Okey. Ustaz, kaum Sabah dihukum sebab tak mensyukuri nikmat lokasi strategik dengan cakap seperti ayat nombor 19. Bagi nikmat kebun subur tu, apa yang mereka buat dia kira kufur nikmat? Jawapan dia, Quran tidak sebut, tetapi dia ada pada perkataan a'radu. Dia macam ni. Dia bagus kepada dia bertanya. Okey. Kadang-kadang saya tak sempat nak terang macam ni. Cuba tuan-tuan bulatkan pada perkataan ni. Tuan-tuan nampak tak saya warnakan dengan warna merah? Nampak tak perkataan fa'aradu? Fa'aradu ni, kita sebut dengan istilah i'rad. I'rad ni, dia adalah salah satu perbuatan yang dijatuhkan sebagai kafir. Sebenarnya mereka menjadi kafir. Kafir ni pada apa? Tolak Rasul, tak percaya wahyu, buat syirik. Itu dipanggil kafir. Salah satu ciri kafir dia panggil i'rad. I'rad tu jumpa perkataan fa'aradu. Okey, nak jelas lagi, tengok ayat yang nombor yang tadi. Ayat nombor 17. Jumpa tak perkataan bima kafaru. Nampak tak? Kafaru. Kafaru ni dia merujuk kepada mereka melakukan kesyirikan, mereka kufur nikmat, mereka dia dikaitkan dengan agama. Cuma kita tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala siapa nabi mereka. Apa bentuk-bentuk kekufuran mereka, tapi cukuplah dengan kita dapat perkataan kafaru dengan perkataan kafur. Dia mengkufuri nikmat ni, orang yang tak syukur ni, tanda dia tak syukur ataupun tanda orang bersyukur, dia berterima kasih pada Allah. Bentuk terima kasih apa kepada Allah? Dia tidak akan mensyirikkan Allah. Itu paling besar sekali. Lepas tu tanda bersyukur kepada Allah, dia tunaikan apa sahaja yang Allah perintahkan. Dia tinggalkan apa sahaja yang Allah larang. Tapi kalau nak mantap
tetap lagi syukur, kita buat apa yang Allah tak wajibkan. Macam Nabi SAW kan, Nabi sembahyang malam. Sampai bengkak kaki-kakinya kan. Apabila isterinya tegur, Aisyah tegur. Kenapa buat macam tu? Sedangkan dosa engkau kan telah diampunkan yang telah lalu, yang telah akan datang. Apa jawab Nabi? Nabi kata, afala akuna abdan syakura? Maka tidak boleh ke aku nak menjadi seorang hamba yang bersyukur? Maka para ulama mengatakan, apa yang Nabi buat pada solat malam tu, itu adalah cara syukur, cara berterima kasih kepada Allah yang tidak diwajibkan. Dia hanyalah tambahan. Sifat syukur yang paling utama, terima kasih, adalah kita kena tunaikan apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, tinggalkan. Itu tahap syukur yang paling wajib sekali. Setiap orang kena buat yang itu. Buat yang apa yang Allah wajibkan, kita jadi orang yang bersyukur. Tinggal apa yang Allah haramkan buat, kita jadi orang yang bersyukur. Sebab apa? Sebab Allah dah bagi kita nikmat. Macam kita lah. Orang tolong kita, kita sakiti hati orang yang kita tolong. Allah yang telah bagi nikmat pada kita, kita telah menyakiti Allah. Dengan kita apa? Dengan kita tak buat apa yang disuruh, kita tidak tinggal apa yang dilarang dalam bentuk yang wajib dan sunat. Sebab tu Nabi SAW, dia rasa tak cukup. Dia rasa tak cukup kalau dia hanya buat solat fardu. Ini orang yang paling kenal kepada Allah, iaitu Rasulullah SAW, maka dia rasa macam nikmat Allah tak cukup ni kalau hanya dengan sembahyang wajib. Maka Nabi memberi contoh kepada kita dengan Nabi melakukan perkara-perkara yang Allah sunatkan. Okay, jelas tentang bab tadi? Moga-moga menjawab soalan yang ditanya. Okey, ada soalan lain, pertanyaan lain? Dekat chat dia tak? Sekejap Ada lagi Ustaz, dia tanya boleh jelaskan semula secara ringkas beza kalimah fatir dan badi. Fatir dengan badi. Okey, kalau kita merujuk tadi, badi' ni macam kita sebut perkataan bid'ah kan. Benda yang tiada asal, benda yang tiada pernah ada dipanggil. Ini sebenarnya disebut oleh Ibnu Abbas. Nanti yang bertanya dia boleh buka tafsir Ibnu Katsir. Buka tafsir Ibnu Katsir, kena cari kata-kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang Ibnu Abbas mengatakan bahawa fatiris samawati wal ardi, dia sama maksud macam badi'us samawati wal ardi. Samalah macam fatir tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Jelas? Okey. Ada soalan lain? Tak ada dah. Okey. Kalau tak ada, kita jumpa 2 minggu lagi insya-Allah pada hari Jumaat yang ke-3. Boleh tengokkan tarikh berapa hari bulan Jumaat ke-3? Kita nak tamatkan pengisian kita. Jumaat ke-3 Ustaz. 18 Jun. 18 Jun. Dah masuk Zulkaidah kan? Zulkaidah. Dah kan? Ya. Masuk Zulkaidah tak? Dah. 2 Zulkaidah, 7 Zulkaidah. Ya, sudah. 7 Zulkaidah. Okey, kita jumpa nanti insya-Allah tuan-tuan dan puan. Rakan-rakan kita sama ada di FB ataupun di Zoom Nia Academy. Terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan dan puan. Nota yang saya telah bekalkan, nota bagi surah Yasin saya minta tolong baca terlebih dahulu untuk memudahkan pengisian kita pada 18 hari bulan. InsyaAllah.
Jadi saya Ustaz, ada lagi satu soalan. Soalan apa pula? Saya yang bertanya apa beza kokola? Oh. Okey, saya jawab balik semula. Kalau khalaqa dia dibandingkan dengan ja'ala. Khalaqa dia sebenarnya kalau Allah sebut khalaqa, sebenarnya Allah Ta'ala nak tunjukkan sudut keagungan penciptaan yang dicipta tu. Kalau Allah guna ja'ala, Allah nak kita semua lihat pada fungsi yang Allah ciptakan tu. Nampak tak? Ja'ala, Allah cipta juga. Tapi kalau Allah sebut ja'ala, Allah nak suruh kita renung pada fungsi sesuatu yang Allah cipta tu. Itu ja'ala. Tapi kalau Allah sebut khalaqa, dari sudut keagungan dia yang menciptakan. Tapi kalau fatir, dia menunjukkan keagungan yang Allah menciptakan buat pertama kalinya yang tidak ada contoh. Itulah fatir. Okey. Alhamdulillah. Okey, tidak ada soalan. Jadi besok kalau tuan-tuan ada kesempatan, pagi esok 10.30, kita akan memulakan siri pengenalan tentang tadabbur suratul Al-Kahfi. Anjuran Akademi Tadabbur Malaysia. Nanti saya kongsikan password daripada Datin Nurlin. Nanti Datin boleh kongsikan pada rakan-rakan kita yang ikut kelas kita tentang Tadabbur Suratul Baqarah dengan nama-nama surah. InsyaAllah. Nota akan dibekalkan seawal pagi esok. Nota penuh saya akan bagi minggu hadapan Suratul Kahfi. InsyaAllah. Baik, terima kasih juga kepada yang menaja kuliah kita pada minggu-minggu yang ada ini. Semoga Allah semoga Allah menerima amal kita dan amal penyumbang dan sebagainya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallah khairan. Wa iyyak. Jumpa minggu depan, Rabu depan insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Baik. No, tak boleh. Terima kasih Ustaz.